104 bilion ringgit dan juga dijangkakan sehingga boleh meningkat 333 bilion ringgit pada tahun 2030. Jadi halal Malaysia yang dikeluarkan oleh JAKIM itu merupakan satu jenama yang cukup kuat yang boleh untuk menjana ekonomi negara, khususnya industri kecil dan sederhana. Jadi program kefahaman dan juga program memantapkan kefahaman halal itu sendiri perlu diperluaskan bukan sahaja kepada pemain industri tetapi kepada orang-orang yang boleh menjawab tentang halal ini. Siapa mereka? Jadi untuk kita bercakap mengenai program Celik Halal di Malaysia, saya sangat berbesar hati pada hari ini bersama dengan Ustaz Muhammad Syahril Abdul Samad, iaitu penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Selamat pagi dan juga selamat datang, selamat pagi Malaysia. Selamat Hari Raya, belum terlambat lagi saya ucapkan Ustaz. Baiklah Ustaz, saya difahamkan program Celik Halal ini akan diadakan pada 10 Mei di Masjid Tuanku Mizan Putrajaya. Mungkin boleh mulakan dengan sedikit latar belakang mengenai program ini. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Ridwan pada ini dan terima kasih pada Selamat Pagi Malaysia beri ruang kepada kami untuk sama-sama berkongsi. Mungkin pada hari ini kita menwar-warkanlah program Celik Halal bersama dengan imam jadi peringkat kebangsaan yang akan diadakan pada 10 Mei ini, yang mana pastinya kita menyasarkan imam-imam dan juga guru-guru takmir yang mana akan dihimpunkan dan akan diberi penerangan tentang bagaimana persijilan halal yang telah dilaksanakan di Malaysia, yang kita laksanakan ini kepada mereka supaya mereka ni adalah orang-orang yang sangat dekat dengan masyarakat. Maknanya biasanya anak-anak karya ini akan merujuk kepada imam, bertanya tentang isu-isu halal yang terkini. Jadi sebab itulah kita sasarkan imam-imam dan juga guru-guru takmir ini, kerana mereka yang sangat dekat dengan masyarakat dan mereka mendapat maklumat yang tepat, kerana isu kita ini berdepan dengan media sosial yang begitu pantas dan kita perlu kepada duta-duta kita lah. Jadi duta-duta yang kita bakal lantik ini adalah imam-imam dan juga guru-guru takmir yang menjadi perantara kepada JAKIM dan juga masyarakat agar isu-isu yang viral yang sentiasa berulang itu dikurangkan serta hilang terus. Jadi sebab itulah kita sasarkan imam-imam ini supaya mereka juga memahami, dan apatah lagi masjid-masjid juga surau juga menjadikan halal sebagai satu polisi yang begitu kuat bermulanya di rumah Allah ataupun di masjid itu sendiri. Adakah program ini berbentuk satu program yang berjadual ataupun one off program untuk sekali sahaja ataupun bagaimana? Perancangan untuk yang Celik Halal ni kita akan, inilah julung-julung kali kita adakan, dan selepas itu kita akan ada program susulan lah, bermakna selepas kita buat pelantikan kepada duta-duta yang akan melibatkan imam-imam di seluruh negeri yang akan hadir, dan kita juga akan ke lapangan nantilah, akan terus mungkin dirancangkan ke masjid-masjid dan juga akan ada beberapa masjid yang terpilih sebagai masjid yang dirujuk sebagai masjid yang menjadikan halal ni sebagai satu pegangan lah ataupun polisi yang perlu ada dalam pentadbiran, insya-Allah. Saya kira biasanya kalau kita bercakap mengenai bagaimanakah untuk mendapatkan pensijilan halal ini, kita beri fokus kepada pemain industri. Khususnya mungkin kalau program-program masjid lakukan ataupun kerajaan negeri lakukan untuk pemain industri kecil dan sederhana untuk memperluaskan lagi pasaran produk mereka mungkin ke peringkat antarabangsa. Apa bezanya pendekatan kefahaman yang diberikan kepada duta seperti imam ini berbanding dengan pemain industri ini, Ustaz? Okey, pemain-pemain industri kita faham yang dia adalah pemegang sijil yang pastinya sentiasa mengikuti perkembangan dan juga perkara-perkara yang kita kemaskinikan, dan dalam beberapa perkara yang kita telah sedang dilaksanakan adalah untuk kita segerakan lagi dan juga mengurangkan proses, mengurangkan masa atau mempercepatkanlah proses permohonan, dan itulah beberapa inisiatif telah pun diambil. Jadi itu satu berita gembiralah kepada pemain industri. Dan melalui program Celik Halal ni juga kita juga bekerjasama dengan FNN untuk sama-sama menjayakan dalam program ini, dan juga beberapa lagi agensi yang lain lah. Jadi dalam program itu ya perbezaannya, kalau kita katakan dalam para pemain industri, mereka lebih kepada bagaimana kita kemaskini dan juga menaik taraf perkara-perkara yang melibatkan sistem pendaftaran, melibatkan sistem database yang perlu ditingkatkan supaya agar proses permohonan berjalan lebih cepat berbanding sebelum ini. Dan jika kepada ejen-ejen ataupun kita katakan duta-duta kita ini, lebihkan kepada pemahaman dan juga bagi mengatasi isu-isu yang kita hadapi sentiasa berulang. Dan sebab itu hari ini sekarang kita dapat lihat pelanggan di
media sosial kita, di Facebook kita telah melebihi 40,000 pelanggan. Ini nak menunjukkan satu minat yang kita dapati begitu tinggi di kalangan masyarakat kita tentang isu-isu halal yang perlu kita lontarkan dan beri penjelasan agar yang diviralkan, ditularkan itu adalah perkara yang benar. Bukannya perkara yang kita dah tahu dah, ini berulang dah setahun 3 kali ulang isu-isu sebegini. Jadi kita tak nak buang masa dengan perkara ini dan kita nak sebarkan yang benar supaya ejen-ejen ataupun kita katakan duta-duta kita di masjid-masjid imam-imam ini cakna dan juga mengambil tindakan yang begitu cepatlah. Okey, Ustaz sudah pun berada di sini. Mungkin ini masanya untuk memberi pencerahan kepada penonton kita ataupun mungkin netizen yang menonton di media sosial dan sebagainya. Apakah skop tugas yang dilakukan oleh JAKIM untuk memastikan satu produk ataupun servis itu mendapat pensijilan halal dan apa yang tidak dilakukan oleh JAKIM? Okey. Alright, kita kena faham JAKIM adalah satu badan yang diamanahkan untuk kita memberi pensijilan kepada pemain-pemain industri dan juga kepada sesiapa yang ingin mohon mendapatkan pensijilan daripada kita. Jadi auditan kita ni melibatkan pelbagai skim. Kita ada skim premis makanan, produk makanan, skim logistik, skim pharmaceutical dan lain-lain. Ada 12 skim lebih kurang yang kesemuanya. Boleh lihatlah di laman web kita. Namun kertabasan kita kadang-kadang ada yang mengatakan kadang ada isu-isu yang melibatkan perkara-perkara yang mungkin diviralkan. Kemudian ada komen-komen yang menyatakan apakah yang dilakukan oleh JAKIM, kenapa JAKIM tak kawal di Port Kelang dan sebagainya. Jadi kita ni lebih kepada badan pensijilan yang memberi pensijilan berdasarkan permohonan yang hadir kepada kita dan juga samping itu kita juga ada membantu industri untuk bagaimana mendapatkan pensijilan. Kerana yang diviralkan itu, ditularkan itu kadang-kadang tak mendapati. Sijil halal terlampau mahal. Kadang-kadang ada dinyatakan lambat dan sebagainya. Sedangkan ada proses-proses yang dilakukan dan proses tersebut sebenarnya tak seperti mana yang digambarkan. That's why yang kita kata hari ini, itulah kita hadir hari ini supaya kita dapat memberi penjelasan yang lebih tepat kepada semua agar kita JAKIM sebagai yang melaksanakan badan pensijilan nak pastikan kerana akhir-akhir ataupun zaman sekarang ni kebanyakan sumber-sumber makanan yang diproseskan itu terlibat dengan bahan-bahan yang mungkin syubha, yang perlu kepada pengesahan halal. Jadi kita perlukan juga badan-badan yang bertanggungjawab. Itulah kita wujudkan di sini di JAKIM ni sebagai bahagian perusahaan halal yang nak pastikan ingredient, bahan ramuan yang digunakan, adakah ia sumber yang betul-betul sahih ataupun betul-betul sah halalnya itu ataupun masih lagi peringkat rekomendasi. Kita perlukan satu badanlah dan kita akan buat pengauditan, kemudian kita akan masuk dibentangkan kepada panel, dibincangkan, kemudian diputuskan okey ini boleh kita persijikan dan diberikan logo halal berdasarkan pada skim yang dimohon. Jadi sebab itulah kita kata hari ini walaupun kita kata nampak mudah tapi sebenarnya dia amat detail. Bukan sekadar bahan ramuan, bukan sekadar kita katakan lahirnya bahan-bahan yang daripada sintetik yang digunakan dengan kod-kodnya itu yang sering diviralkan. Jadi sebab itu kita perlukan kepada pengesahan tersebut. Jadi termasuk jugalah dengan kebajikan-kebajikan pekerja-pekerja Muslim. Itu juga diambil berat. Termasuk juga. Jadi sebab itu kita kata kehadiran kita sebagai auditor dan juga kita sebagai mungkin penguat kuasa perlu kerjasama daripada semua pihak. Sama ada pemain dan juga netizen ataupun rakyat kita sendiri yang cakna dan peka dengan logo halal dan juga kepentingan halal dalam kehidupan kita. Ya, itulah yang masyarakat perlu faham. Sebenarnya apa yang kita dapat gambarkan kepada anda, kalaulah contohnya sesebuah restoran, fahaman saya mendapat sijil halal. Halal yang diberikan oleh JAKIM itu adalah proses daripada awal sehingga akhir, bukan sekadar bahan ataupun produk yang makanan yang digunakan itu sahaja. Itulah kekuatan halal di Malaysia. Bermakna kalau anda masuk ke restoran yang bersijil halal, proses bermula daripada sumber makanan tersebut, kebajikan pekerja sehinggalah makanan dihidangkan ke meja anda. Semuanya dijamin halal oleh JAKIM. InsyaAllah. Jadi mungkin sedikit imam-imam yang akan menyertai program ini dan
berapa ramai yang akan sertai dan juga adakah masih terbuka untuk menyertai program Cilik Halal ini? Kita sasarkan untuk program Cilik Halal ni memang kita membuat jemputan kepada imam-imam di wilayah Persekutuan Lembah Kelang ni dan juga imam-imam negeri wakil-wakil daripada setiap negeri lah untuk hadir di Masjid Tengku Mizan pada 10 Mei, dan kita sasarkan itu memang ramai sebenarnya, dan kita juga membuka peluang kepada mereka dapat mengikuti menerusi digital. Jadi kita sasarkan hampir 5,000 imam yang ada di Malaysia ini untuk mengikuti secara langsung dan juga tidak langsung. Mungkin pencerahan ini dapat dilaksanakan dengan begitu baik bila mana adanya respon ataupun kita kata komitmen yang besar daripada imam-imam ini, kerana inilah pejuang-pejuang kita yang begitu dekat dengan masyarakat, dan masyarakat juga sangat percaya kepada imam-imam. Kata-kata imam ini dipegang, katanya imam saya begitu begini, imam begini. Jadi kita memahami keadaan tersebut dan kita menjadikan inilah kita binakan hubungan ini supaya proses dan juga penerangan mengenai halal berjaya kita sebarkan dengan lebih baik. Mungkin kalau kita berada di bandar ini mungkin kedengarannya mungkin kita agak jauh dengan imam, tapi kalau yang berada di kampung ataupun berada di luar bandar, mungkin masyarakat kampung sangat rapat dengan imam. Betul. Dan mereka akan memegang kata-kata imam. Betul kata Ustaz itu. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Muhammad Syahril Abdul Samad, penolong